ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan ambil manfaat daripada satu bahan yang telah disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak, iaitu berkenaan dengan Akta Keganasan Rumah Tangga. Keganasan rumah tangga ni dia boleh jadi macam-macam lah. Yang biasa berlakunya ialah suami yang menjadi pengganasnya, suami yang memang melakukan penganiayaan, dan mangsanya kebiasaannya adalah isteri. Yang keduanya ialah anak-anak yang menjadi mangsa. Yang melakukan kezaliman itu mungkin si ayah ataupun si ibu. Kalau selain daripada itu ada tetapi tak banyak. Contohnya suami yang jadi mangsa yang melakukan kezaliman tu isteri, bukan tak ada, memang ada, tetapi tak banyaklah. Pengalaman saya pun sepanjang saya mengendalikan kes di mahkamah, sepanjang saya menjadi peguam ni daripada tahun 1997 hingga sekarang, hanya seorang sahaja anak guam saya yang merupakan seorang suami yang dizalimi oleh isteri sampai terpaksa dimasukkan ke dalam hospital, dapatkan rawatan dan sebagainya kerana dipukul, mendapat kecederaan kerana dipukul oleh isteri. Itu saja, itu pengalaman peribadi saya lah. Tetapi dalam kebanyakan keadaan yang menjadi mangsa biasanya adalah isteri. Baik, untuk kita mulakan perbincangan kita pada pagi ini, terlebih dahulu saya mulakan dengan satu hadis Imam Bukhari, iaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la yajlidu ahadukum ra'atahu jaldal 'abd thumma yujami'ha fi akhiril yawm. Salah seorang di antara kamu tidak boleh pukul isterinya seperti pukulan kepada hamba abdi, lalu dia menyetubuhi isterinya di akhir malam ataupun pada penghujung hari. Jadi ini satu contoh yang diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya untuk para suami, iaitu dia ada dua keadaan. Maksudnya ialah para suami tidak boleh jadikan isteri ini seperti barang yang dia mahu guna mengikut suka hati, kan? Tak boleh seperti itu. Waktu siang sebagai contoh, pukul, dizalimi, dianiaya, sama ada secara fizikal, secara mental, emosi, perasaan, hati isteri itu tidak dipedulikan, sehingga kan Nabi gunakan perkataan la yajlidu ahadukum ra'atahu jaldal 'abd. Pukul isteri dia seperti pukulan terhadap hamba abdi. Kalau kita tengok movie macam mana orang pukul hamba abdi yang kulit hitam tu kan, itu contohlah satu gambaran
betapa dahsyatnya hati seorang lelaki, seorang suami yang tidak ada iman dan takwa dalam dirinya, dia pukul tu, dia buat macam hamba abdi isteri dia. Itu belum kita bercakap tentang bagaimana dia layan isterinya itu seperti hamba abdi, dengan jijiknya, dengan kata-kata dan sebagainya. Lalu benda yang disebut oleh Nabi ni selepas itu ialah kemudian dia bersama isterinya mengadakan hubungan suami isteri pada penghujung hari ataupun pada penghujung malam. Buat sesuka hati dia. Bila dia mau, bila dia tak mau, dia buat penghinaan dengan sebegitu rupa. Maka ini contoh bagaimana akhlak yang hina, kan, peribadi yang hina yang ada kepada sebahagian di kalangan suami yang berlaku zalim kepada isterinya. Jadi kita sepatutnya, kalau kita sebagai seorang suami yang mempunyai akhlak peribadi yang mulia, syakhsiyah yang hebat, kita tidak sepatutnya melakukan hal sedemikian. Kita tidak, apakah kita tidak ada maruah, kan? Kita buat seperti itu terhadap terhadap isteri kita. Jadi ini satu gambaran kepada para suami khususnya, supaya melihat isteri itu sebagai suatu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dijaga sebaik-baiknya, perlu dilayan sebagai seorang manusia sebagaimana selayaknya, bukan sahaja sebagai manusia tetapi sebagai kekasih kita, sebagai orang yang kita sayang, orang yang kita cintai. Maka tidak sepatutnya kita melakukan seperti memukul, melayan sebagai hamba abdi, mencederakan fizikalnya, mental, emosi dan seumpamanya. Baik, maka bahan yang ada pada kita ini adalah berkaitan dengan undang-undang untuk regulate kehidupan berumah tangga, yang mana saya masih ingat sewaktu mula-mula dahulu Akta Keganasan Rumah Tangga ini diperkenalkan, sebenarnya untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, ramai juga yang membuat bantahan, termasuk di kalangan agamawan, dan tidak ketinggalan, saya masih ingat ada seorang, kalau saya tidak silap, seorang atau dua orang mufti negeri yang tertentu pun pada peringkat awal membuat bantahan kerana dalam Akta Keganasan Rumah Tangga ini kuasa diberikan kepada pihak berkuasa seperti polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya untuk mengambil tindakan terhadap suami yang memukul isteri. Jadi apa yang menariknya, quite interesting sebenarnya, apabila segelintir agamawan yang ada dalam negara kita mengatakan bahawa tidak boleh dipukul, tidak boleh diambil tindakan terhadap suami yang memukul isteri dengan alasan bahawa itu memang yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Itu contoh kekeliruan sebenarnya yang berlaku bukan sahaja agamawan biasa, tetapi malah di kalangan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan dalam kerajaan ataupun di kalangan pihak berkuasa sendiri. Jadi apa yang kita maksudkan ialah pukul yang bertentangan dengan hukum syarak, dan saya pernah sebut dalam kuliah kita di sini pun bahawa dalam agama kita yang dimaksudkan pensyariatan pukul suami boleh disyariatkan untuk memukul isteri itu ialah dengan menggunakan bahan-bahan ataupun benda sesuatu yang tidak mencederakan, seperti kayu sugi, kain selimut. Itu pukul yang dimaksudkan, bukan pukul dengan tali pinggang, bukan tumbuk, bukannya bagi penampak, bukannya hantuk kepala isteri ke dinding, bukannya hentak kepada isteri dengan helmet, dengan topi keledar. Itu bukan pukul yang diajarkan oleh agama. Jadi pada waktu itu bising sekejap bantahan di kalangan agamawan yang keliru dengan pengenalan Akta Keganasan Rumah Tangga pada tahun 1994. Baik, jadi akta ini sebenarnya dia menjurus kepada untuk mencegah daripada berlakunya penganiayaan, kezaliman terhadap sesiapa sahaja, sama ada suami ataupun isteri ataupun anak-anak. Tapi kebiasaannya
dalam konteks kehidupan kita sekarang ni yang biasanya menjadi mangsa adalah isteri dan juga anak-anak lah, itu yang kebiasaannya. Baik, slide seterusnya kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, itu contoh bagaimana berita-berita berkenaan dengan bagaimana bentuk kezaliman yang dilaporkan dalam media. Contohnya kalau kita lihat, suami potong 5 jari isteri kerana cemburu isteri berjaya melanjutkan pengajian di peringkat ijazah. Ini contoh kan, benda yang beyond our imagination. Kita pun tak boleh sangka. Sepatutnya kita ni sama-sama celebrate kan, sama-sama bergembira kerana isteri kita berjaya melanjutkan pengajian. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu bahawa realitinya itu sebenarnya, itu yang sebenarnya. Dalam keadaan kita mengatakan bahawa sepatutnya kita gembira kan bila pasangan kita dapat dapat melanjutkan pengajian di peringkat ijazah. Tapi yang berlakunya ialah benda yang benda yang ganjil lah, benda yang luar biasa. Sepatutnya gembira, tetapi kejayaan isteri itu menyebabkan ada hasad dengki kan, hasad dengki menyebabkan suami akhirnya mengambil tindakan mengikut godaan iblis, potong 5 jari isterinya. Berita yang belah kanan itu isteri patah tulang belakang dan dipijak oleh suami. Itu satu lagi contoh kan. Suami tumbuk, terajang dan hempas isteri selepas peralatan pertukangan miliknya dibakar oleh anak yang berusia 7 tahun. Ini orang kata apa? Marahkan nyamuk ke kelambu dibakar ke apa kan. Yang buat masalahnya ialah anak kan. Tapi isteri yang jadi mangsa. Ini pun banyak berlaku dalam masyarakat kita. Suami balik rumah, dia tengok anak dia buat masalah, kan, tak kira lah dia rosakkan barang dia ke, ambil barang dia dan sebagainya, maka yang menjadi mangsa untuk dilepaskan kemarahan adalah isteri. Kan, kononnya sebab isteri tak boleh jaga anak, isteri tak tak didik anak dengan betul, kita suami ni suka menyalahkan isteri. Habis kita tu buat apa? Kan, mendidik anak ni bukan isteri sahaja. Kan, kalau anak itu bermasalah, maka kita juga yang bertanggungjawab, bukan hanya isteri bertanggungjawab untuk mendidik dan mengawal anak. Jadi kenapa hendak dilepaskan kemarahan itu kepada isteri? Jadi ini contoh, dan apa yang berlaku ni dahsyat kan, sampai patah tulang belakang. Ini kita kata kecederaan yang serius. Dalam undang-undang, apabila berlaku patah mana-mana tulang, maka itu dikira satu jenayah yang serius sebab melibatkan kecederaan yang serius. Apabila patah saja mana-mana tulang, itu adalah kecederaan yang serius. Baik, kemudian yang bawah tu mahligai berduri, derita beristeri samsing. Ini pun satu masalah kan. Lulu hati Razman yang berusia 30 tahun apabila isteri yang dikahwininya atas dasar cinta tergamak bertindak ala samsing terhadapnya, termasuk mengejutkannya daripada tidur dengan kaki, selain lebih 10 kali meminta cerai biarpun baru melahirkan anak hasil perkongsian hidup. Ni yang terbalik, suami pula jadi mangsa. Isteri ni kalau dia nak kejutkan suami dia, tak tahulah dia nak kejut apa kan, sembahyang subuh ke, nak kejutkan suami dia supaya bangun pergi kerja. Mungkin suami dia tidur dah terlajak apa semua, dia kejutkan suami dia dengan pakai kaki ke. Yang ni pun dahsyat juga ni. Tak boleh ke kita kejutkan suami kita ke isteri kita, anak kita, kejut elok-elok lah. Kan, ada setengah orang tu dia pakai spray muka anak kan, bangun tidur. Yang ni pakai kaki, tak tahulah dia pakai kaki macam mana kan. Baik, kemudian seterusnya itu seksa bergilir-gilir kan. Dan juga parah ditikam isteri. Ini suami yang ditikam oleh isteri. Isteri ini tergamak ambil pisau kan. Sebab tu kena hati-hatilah. Jadi ini contohlah berita-berita yang berlaku. Isteri henyak kepala suami, malu jadi janda,
termasuk takut untuk melaporkan keganasan. Jadi apa yang berlaku ni ialah ada isteri ataupun ahli keluarga yang apabila dizalimi oleh suami, oleh ahli keluarga, maka dia takut kan untuk buat laporan. Baik. Kemudian seterusnya ini contoh statistik yang ada lah, iaitu serangan seksual ataupun rogol sebanyak 78%. Boleh tunjuk next slide di bawah lagi. Itu okey. Baik, jadi yang ni bagaimana rogol ataupun serangan seksual 78%. Baik, saya masih ingat perbincangan berkenaan dengan hal ini, bahawa ada sebahagian di kalangan agamawan yang keliru apabila mereka membantah hukuman dikenakan terhadap suami yang melakukan serangan seksual ataupun memperkosa isterinya. Sebenarnya agama kita pun mengajar kepada kita bahawa hubungan suami isteri ini perlu kedua-dua belah pihak. Dia tidak boleh sebelah pihak. Kita sebagai suami tidak boleh memaksa isteri. Kita perlu mengetahui mungkin isteri kita penat, letih, baru balik kerja ataupun banyak kerja-kerja rumah. Dahlah balik daripada pejabat kan, sampai rumah maghrib ataupun dah pukul 8 malam, lepas tu dengan pinggan mangkuk di sinkinya, baju tak basuh, baju nak kena lipat, kan rumah nak kena vacuum, bilik air nak kena basuh, semua tu dibuat. Kemudian suami ni balik rumah, yang dia pandainya ialah hubungan suami isteri sahaja. Dia tak tahu yang isteri ni dah buat banyak kerja yang sepatutnya dia buat. Kan? Sepatutnya suami pun sama-sama tolong buat, basuh bilik air ke, clearkan sinki ke, keringkan pinggan mangkuk dan sebagainya. Tapi itu semua isteri buat. Cuba kita bayangkan isteri, seorang perempuan dengan fizikalnya yang jauh lebih lemah berbanding dengan suami yang fizikalnya yang ialah rata-rata mana-mana lelaki sudah tentu fizikalnya jauh lebih kuat berbanding dengan isteri. Tetapi kerja rumah yang memerlukan fizikal yang banyak itu, tenaga fizikal yang banyak itu, semua itu dilakukan oleh isteri. Jadi suami hanya tahu nafsu sahaja, kan, hanya tahu meminta nafkah batin daripada isteri sahaja. Dia perlu lihatlah bagaimana isteri dah clearkan, buat kerja sampai rumah tu jadi cantik, jadi elok, bersih, kemas dan sebagainya. Maka hendaklah ada pertimbangan, kan. Jangan buat isteri ini sebagai barang komoditi, sebagai barang yang kita boleh buat sesuka hati, ataupun seolah-olah kita lupa dia ada amanah untuk kita jaga, kan, isteri kita itu. Jadi dalam agama pun sebenarnya suami tidak boleh memaksa isteri, kan. Apa yang istilah yang digunakan dalam undang-undang ialah suami merogol isteri ataupun melakukan serangan seksual terhadap isteri. Saya pernah mengendalikan kes di mana seorang suami dia marah kepada isterinya sebab ada setimbul satu masalah sehingga menyebabkan perbalahan dan pertengkaran di antara suami isteri. Dan suami ini dia punya hati dia punya tak baik lah, kan, hati dia tak baik. Dia masukkan satu bahan tertentu dalam makanan isteri sehingga kan menyebabkan isteri tadi tak sedarkan diri. Dan sewaktu isteri tak sedarkan diri itulah suami tadi dia buka semua pakaian isteri dan kemudian dia memperkosalah isterinya, dia melakukan hubungan kelamin dalam keadaan isterinya itu telah diberikan bahan untuk tidurkan. Baik, jadi ini contoh benda yang berlaku di mahkamah syariah, yang mana seorang suami sanggup melakukan perkara sebegitu semata-mata untuk melepaskan kemarahannya, dan dia rasa puas, dan dia rasa seronok apabila dia dapat melakukan hal sedemikian. Kalau kita seorang suami yang benar-benar beriman kepada hari akhirat, kita kena tahu bahawa di hari akhirat nanti semua bentuk kezaliman, semua bentuk penganiayaan yang kita lakukan kepada manusia
Termasuklah dan lebih-lebih lagi manusia yang kita lakukan penganiayaan dan kezaliman itu adalah keluarga kita sendiri, isteri kita yang Nabi sebut tadi kan, waktu siangnya pada hari itu dia pukul, dia buat macam hamba abdi. Tapi malam dia peluk, malam dia mengadakan hubungan kelamin. Ini satu bentuk peringatan yang keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk para lelaki, para suami yang melayan isterinya tanpa peri kemanusiaan, macam binatang. Itu tidak sepatutnya ada ataupun berlaku kepada para suami yang baik. Jadi kalau kita ingat hari akhirat, kita tak akan buat benda-benda macam ni. Kemudian 49% itu penderaan mental, kan. Dia tak pukul. Saya pun ada kes yang saya kendalikan di mahkamah. Suami ni dari segi fizikalnya dia tak sentuh pun isteri dia. Maksudnya dia tak tampar, dia tidak tendang, dia tidak pukul isteri dia. Isteri dia tidak cedera secara fizikal. Tapi isterinya cedera mentalnya, isterinya cedera luka hati dan perasaannya. Jadi itu juga dikira sebagai kezaliman yang mana isteri kalau dia tidak tahan dengan penderaan mental yang dilakukan oleh suaminya itu, maka dia berhak, kan, dia mempunyai hak di sisi undang-undang untuk memfailkan divorce, perceraian secara fasakh. Tetapi sebagaimana yang pernah saya sebut sebelum ini, tidak semua isteri senang untuk memfailkan kes di mahkamah atas sebab-sebab yang tertentu. Termasuklah apabila isteri tidak bekerja, dia akan fikirkan masa depan dia kalau bercerai, kat mana dia nak tinggal, dia tidak ada pendapatan dan sebagainya. Berbanding dengan isteri yang berkerjaya, kan, yang bekerja. Isteri yang bekerja ini walaupun hatinya pun duka, pun agak keberatan untuk memfailkan perceraian, tapi at least sekurang-kurangnya dia ada pendapatan yang tetap setiap bulan kalau berlaku perceraian. Baik, yang ketiganya 67% adalah serangan fizikal. Baik, kemudian dalam slide ini juga menunjukkan bahawa 1 daripada 10 wanita menjadi mangsa keganasan suami mereka. Jadi dalam setiap 10 keluarga mesti ada 1 perempuan yang menjadi mangsa kezaliman yang dilakukan oleh suami mereka. Mana benda ni memang benda yang bukan uncommon yang berlaku dalam masyarakat kita, benda yang biasa yang berlaku. Dan lebih 3,000 laporan keganasan rumah tangga dibuat setiap tahun di seluruh negara sejak tahun 1994. Daripada 1994, setiap tahun lebih 3,000 kan laporan keganasan rumah tangga. Cuba sahabat-sahabat bayangkan yang tak melaporkan. Kalau yang melaporkan pun ada 3,000 every year, setiap tahun, lebih daripada 3,000, maka itu menunjukkan bahawa ini adalah masalah yang tersebar, masalah yang meluas, yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik, next. Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, tahun 2016, hampir 1 daripada 3, maksudnya lebih kurang 33% lah, perempuan di seluruh dunia mengalami keganasan fizikal dan seksual disebabkan oleh pasangan hidup mereka. Ini untuk seluruh dunia. Tadi statistik dalam negara kita. Di seluruh dunia, 1/3 daripada perempuan dalam dunia ini memang mengalami sama ada dizalimi secara fizikal ataupun seksual oleh pasangan hidup mereka. Pasangan hidup ni kalau maksudnya ialah bukan saja suami tetapi kekasih, tunang, kan, teman lelaki dan seumpamanya. Baik, kemudian seterusnya kes keganasan rumah tangga di Malaysia. Baik, secara ringkasnya tahun 2000 tu kita boleh lihat 3,468. Itu tahun 2000 yang paling kiri tu. Dan yang paling kanan tu tahun 2016, 5,796 kes keganasan rumah tangga di Malaysia yang telah dilaporkan. Baik, kemudian statistik kes keganasan rumah tangga di Malaysia dibandingkan antara lelaki dan perempuan.
daripada tahun 2016 hingga tahun 2020. Tuan-tuan boleh tengok paling kiri tu bagi perempuan 852 kes tahun 2016 dan lelaki adalah sikit 46 kes. Ini macam yang saya sebut tadi lah. Bukan tak ada langsung, lelaki yang jadi mangsa ada, cuma tak banyak. Kan? Yang banyaknya adalah perempuan. Bagi tahun 2020 yang paling kanan itu perempuan yang menjadi mangsa seramai 939 orang, manakala lelaki 108 ataupun 108. Baik, kemudian latar belakang akta 521. Baik, macam mana akta ini boleh diperkenalkan? Akta ini dipanggil sebagai Akta 521. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap akta tu dia ada nombor dia. Kan dia ada nombor, dan ini adalah gambar akta yang kita bincang pada pagi ini. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Boleh tunjuk next, bawah. Okey. Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, Akta 521 dan peraturan-peraturan ataupun dalam Englishnya Domestic Violence Act 1994, Act 521 and Regulations. Baik, suatu undang-undang yang memberi perhatian yang khusus dalam hal-hal keganasan memperuntukkan yang berkaitan dengan rumah tangga dengan cara memberi perlindungan kepada mangsa. Jadi ini adalah satu undang-undang yang memang khusus berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Baik, kenapa perlu akta ini sedangkan dalam negara kita sudah ada akta lain, kita sudah ada undang-undang yang kita codified bagi menghalang berlakunya keganasan, penganiayaan. Contohnya kita sudah ada kanun keseksaan, penal code. Jawapannya kerana walaupun kita sudah ada kanun keseksaan, penal code, untuk menghalang mana-mana orang daripada melakukan kezaliman kepada orang lain, tetapi realiti dalam kehidupan berumah tangga ini kita memerlukan suatu akta ataupun undang-undang yang lebih khusus kerana kita kata bentuk kezaliman itu dia sedikit berbeza kalau kita bandingkan dengan serangan fizikal antara orang dengan orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Jadi orang yang ada hubungan kekeluargaan ni dia ada banyak bentuk hubungan yang menyebabkan kita memerlukan satu undang-undang yang khusus yang kita namakan Akta Keganasan Rumah Tangga. Maka dengan sebab itu akta ini akan dibaca bersama dengan kanun keseksaan. Baik. Dan ini adalah bertujuan untuk membendung kecenderungan pelaku menggunakan keganasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga. Sebab bila ada masalah dalam keluarga, biasalah macam kita sebut tadi, masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak, masalah akademik anak, masalah kenakalan anak-anak dan sebagainya, isteri yang jadi mangsa untuk dilepaskan kemarahan suami ataupun bapa. Masalah antara suami isteri, maka dia boleh buat apa sahaja dan siapa yang berani untuk campur tangan apabila suami melakukan keganasan terhadap isterinya. Jadi sebahagian suami ini dia menggunakan kekerasan. Kononnya itu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Jadi itu tak boleh dibenarkan. Kemudian medium untuk mangsa mendapatkan perlindungan apabila keganasan berlaku ke atas dirinya dan ahli keluarganya. Jadi akta ini diperkenalkan supaya mangsa ini ada tempat lah untuk didapatkan protection, untuk dapatkan bantuan, perlindungan kalau ada berlaku keganasan sama ada kepada dirinya ataupun kepada anak ataupun ahli keluarga. Baik. Kemudian seterusnya Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dikuatkuasakan pada tahun 1996 dan seterusnya. Baik, yang ini kita skip. Dan ini kemudian gambarlah akta tersebut yang berwarna brown. Kemudian seterusnya Hasrat Penggubalan Akta 521. Next. Lagi. Okey, ini Hasrat Penggubalan Akta 521. Baik, tajuk panjang ni suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi perlindungan undang-undang dalam situasi keganasan rumah tangga dan perkara yang
bersampingan dengannya dan rujukan juga telah dibuat kepada penyata rasmi Parlimen Hansard. Dan kemudian hasrat Akta 521 digubal adalah untuk mengadakan suatu undang-undang yang memberi perhatian yang khusus dalam hal-hal keganasan rumah tangga dengan memperuntukkan beberapa remedy bagi kes-kes sedemikian. Jadi kita nakkan pemulihan, kita nak tolong tu macam mana? Kita perlukan remedy yang tertentu khusus untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga. Baik, seterusnya, sungguh pun pada masa ini terdapat kanun keseksaan atau penal code bagi kesalahan-kesalahan jenayah. Next. Okey. Tetapi perlindungan kepada mangsa-mangsa keganasan tidak mencukupi. Jadi, sebagaimana yang saya sebut tadi, memang kita ada kanun keseksaan bagi kes jenayah, tetapi dia tak cukup. Dia tidak cukup sebab nature jenayah yang melibatkan ahli keluarga ni dia ada perbezaan. Walaupun kanun keseksaan ataupun penal code tidak membezakan di antara keganasan jenayah yang dilakukan terhadap anggota keluarga, penguatkuasaannya apabila mangsa itu adalah anggota keluarga dan bukan orang asing agak sukar kerana tidak terdapat perlindungan tambahan atau khusus bagi mangsa yang adalah juga anggota keluarga penyerangnya atau pesalah itu. Sebab mereka ni duduk sebumbung, kan, tinggal satu rumah, saling mengenali antara satu sama lain, bukan setakat kenal, tapi hubungan tu sangat rapat. Ialah antara ayah dengan anak, kan, antara suami dengan isteri. Itu sebahagian daripada kita, sebahagian daripada kehidupan. Maka ini memerlukan kepada akta yang khusus, kan, untuk bagi perlindungan. Baik. Kemudian Akta 521 hendaklah dibaca bersama dengan kanun keseksaan. Ini adalah kerana mangsa yang mempunyai hubungan perkahwinan atau kekeluargaan dengan pesalah atau yang tinggal di dalam rumah yang sama dengan pesalah berkemungkinan besar memerlukan perlindungan tambahan untuk menjamin bahawa pesalah tidak akan mencederakan atau mengganggunya setelah mangsa itu membuat laporan polis mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pesalah terhadapnya. Jadi once lodge police report, yang biasa berlakunya ialah nanti suami bila dia tahu isterinya telah membuat laporan polis, dia akan pukul lagi isterinya. Jadi kita perlukan suatu perlindungan tambahan yang tidak ada dalam CPC, Criminal Procedure Code, ataupun dalam Penal Code. Tak ada dalam kanun tata cara jenayah, tidak ada dalam kanun keseksaan. Maka sebab itu kita memerlukan kepada satu akta yang khusus. Baik. Kemudian seterusnya next kanun keseksaan. Yang belah kanan tu kanun keseksaan section 323. Mana-mana orang yang dengan sengaja menyebabkan kecederaan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi setahun atau didenda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya. Contohnya kecederaan, kesakitan, penyakit ataupun kelemahan tubuh. Jadi itu contohlah apa yang ada dalam undang-undang itu. Kalau tuan-tuan perempuan lihat bahagian bawah itu berwarna hijau itu, kotak hijau itu, sekiranya PDRM, Polis Diraja Malaysia, membuka kertas siasatan IP, Investigation Paper, di bawah peruntukan ini, IPO ataupun PO boleh dipohon. IPO ni maksudnya Interim Protection Order, perintah perlindungan interim ataupun perintah perlindungan sementara. PO tu maksud dia Protection Order, perintah perlindungan. Jadi bila pihak polis sudah buka kertas siasatan, apabila isteri buat laporan polis, IO ataupun Investigation Officer, pegawai penyiasat akan buka IP, akan buka kertas siasatan, maka pada waktu itu boleh dipohon perintah perlindungan sementara ataupun perintah perlindungan, boleh dipohon. Baik, seterusnya, siapa yang boleh dapat perlindungan di bawah akta ini? Siapa-siapalah, isteri ataupun suami ataupun kanak-kanak di bawah berusia 18 tahun, bekas isteri, bekas suami ataupun mana-mana anggota keluarga lain, anak lelaki ke, anak perempuan ke yang dewasa, kan, semualah, ibu yang dizalimi oleh anak dia, kan,
Sekarang ni banyak kita tengok ibu yang dah tua, anak pula yang buat naya, patutnya anak jaga ibu dia ataupun anak jaga bapa. Tapi sebab anak ni penagih dadah, minta duit dengan mak dia tak bagi, dia pukul mak dia pukul ayah dia. Itu contoh kan benda realiti yang berlaku dalam kehidupan sekarang ni. Abang, kakak ataupun adik. Itu siapa-siapalah di kalangan ahli keluarga yang jadi mangsa, maka mereka ini perlu dilindungi. Baik, seterusnya Section 2, tafsiran. Seseorang yang pada keseluruhannya atau sebahagiannya tidak berkeupayaan atau lemah oleh sebab kehilangan upayaan fizikal kan, ataupun tidak upaya mental secara kekal ataupun sementara. Orang dewasa yang tidak berkeupayaan, apalagi orang yang dikurung ataupun ditahan oleh pelaku, tak boleh keluar dari rumah, tak boleh keluar dari bilik, dikunci kan, macam-macam lah. Ini semua tafsiran siapa yang tidak ada keupayaan, tidak sihat, ataupun dia dah tua kan, ada yang bedridden walaupun dia muda lagi, tapi bedridden, terlantar je atas katil, nak bangun pun tak boleh, nak pergi ke mana-mana tak boleh. Maka mereka semua ni ada contoh orang yang tidak berkeupayaan yang memerlukan kepada perlindungan. Kemudian skop pindaan kepada Akta 521, tengok next. Okey, skop pindaan kepada Akta 521, yang pertama itu belah kiri itu memperluaskan tafsiran keganasan rumah tangga agar lebih komprehensif. Jadi pihak berkuasa telah buat kajian bagaimana kita perlu menyediakan suatu undang-undang, suatu akta yang khusus supaya tafsiran keganasan rumah tangga itu dia lebih menyeluruh. Kan. Yang kedua itu belah kanan mempertingkatkan perlindungan. Yang ada sebelum ini perlindungan itu tak sempurna ataupun tidak menyeluruh. Jadi kita mempertingkatkan perlindungan terhadap mangsa melalui Perintah Perlindungan Kecemasan ataupun EPO. Tadi IPO, Interim Protection Order. Yang ni EPO, Emergency Protection Order. Kan, kecemasan lah. Kemudian yang ketiga itu di bawah tu yang berwarna hitam, pemberian hak penghunian eksklusif kepada mangsa. Maksudnya bila mangsa tu dia tinggal dalam rumah, maka dia sudah tentu oleh sebab yang buat zalim dekat dia, yang pukul dia semua ni adalah suami dia. Mereka tinggal sebumbung, tinggal satu rumah. Maka bila kita boleh dapatkan satu perintah dari mahkamah sebagai contoh, pemberian hak penghunian eksklusif kepada mangsa, maksud dia suami tadi tak boleh tinggal bersama dalam rumah tersebut. Suami tadi perlu keluar daripada rumah itu untuk menjamin keselamatan isteri supaya tidak terus dizalimi oleh suami dia. Itu maksud hak penghunian eksklusif. Yang keempat yang berwarna kuning itu penambahbaikan Perintah Perlindungan Interim IPO dan Perintah Perlindungan PO. Baik, kemudian yang kelima itu memperkenalkan program pemulihan. Baik, seterusnya bentuk perlindungan dalam Akta 521. Yang ni tuan-tuan dan puan boleh baca sendirilah. Tapi secara ringkasnya kita ada EPO, Emergency Protection Order. Kemudian kita ada IPO, Interim Protection Order. Kemudian kita ada PO, Perintah Perlindungan ataupun Protection Order. Kemudian kita ada perlindungan di tempat selamat ataupun tempat berlindung. Sama ada di rumah ahli keluarga, rumah adik-beradik kita, ke rumah siapa-siapalah untuk kita berlindung, ataupun di tempat-tempat yang disediakan oleh pihak berkuasa. Baik, seterusnya tempat selamat dan tempat berlindung. Apa maksud tempat selamat, apa maksud tempat berlindung? Jadi Section 2 Akta 521, yang gambar rumah ini, Section 2 Akta 521, dia ada dua istilah. Ini istilah dalam mengikut akta. Satu tempat selamat, yang keduanya tempat berlindung. Kan? Tempat selamat tu apa dia? Tempat berlindung tu apa dia? Tempat selamat yang belah kiri itu, maksud tempat selamat ialah mana-mana rumah atau institusi yang diselenggara atau diuruskan oleh pihak kerajaan atau organisasi sukarela, sama ada kerajaan ataupun NGO, organisasi sukarela yang diluluskan oleh pihak menteri mengikut Akta 521. Yang belah kanan itu ialah tempat berlindung. Apa maksud istilah tempat berlindung?
iaitu mana-mana rumah ataupun institusi atau mana-mana tempat lain yang sesuai yang penghuni atau pemunyanya bersedia untuk menerima seorang mangsa buat sementara waktu. Tak kira siapalah. Dia mungkin keluarga kita, dia mungkin kawan kita, dia mungkin jiran kita, tapi yang pentingnya dia bersedialah untuk terima kita berlindung, kan, duduk di rumah tu buat sementara waktu, sementara nak tunggu tempat kes selesai. Baik, next seterusnya ada di seluruh negara kita di Malaysia ini ada 38 tempat selamat yang telah diwartakan mengikut undang-undang sebagai tempat selamat yang mana mangsa keganasan rumah tangga boleh mendapat perlindungan. Baik, seterusnya Perintah Perlindungan Kecemasan EPO. Baik, apakah maksud EPO dan tujuan EPO? Emergency Protection Order, Perintah Perlindungan Kecemasan. Ia adalah perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah. EPO ni, perintah ni dia dikeluarkan oleh Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah, bukan mahkamah. Ini cara pihak berkuasa nak expedite, kan, kita nak mempercepatkan proses dan bagi mudah. Sebab kalau nak pergi mahkamah semua dia ada banyak masalah, kan, dia banyak hengki-pengki, dia ada banyak macam-macam lah proses mahkamah semua ni. Jadi cara untuk mempercepatkan dan memudahkan mangsa ialah dengan cara perintah itu, kuasa untuk mengeluarkan perintah itu diberikan kepada kepada pegawai kebajikan masyarakat daerah, yang mana bila ada permohonan yang melibatkan suatu aduan keganasan rumah tangga. Jadi bila ada aduan berlakunya keganasan rumah tangga, maka EPO itu, Emergency Protection Order, boleh dikeluarkan oleh pegawai kebajikan masyarakat. Maka dia disebut di sini untuk melarang. Jadi apa tujuan EPO, Emergency Protection Order? Tujuannya untuk melarang pelaku yang pengganas tadi tu, kalau kita guna istilah pengganas ataupun suspek, daripada melakukan keganasan terhadap ahli keluarga dia. Tak kiralah suami dia ke, isterinya ke, anak-anak ke, ataupun orang dewasa yang tidak ada keupayaan dan sebagainya, ahli keluarga. Jadi untuk halang daripada terus melakukan keganasan. Itu tujuan EPO. Kemudian yang keduanya untuk melarang pelaku daripada menghasut orang lain untuk melakukan keganasan terhadap ahli keluarga dia lah. Hasut pun tak boleh, kan. Yang ketiganya untuk melarang pelaku daripada memasuki tempat selamat atau tempat berlindung atau tempat kediaman bersama dan kediaman alternatif. Mana EPO nanti dalam dokumen EPO itu akan dicatatkan bahawa pelaku keganasan itu dilarang daripada memasuki contohnya rumah yang didiami oleh pengadu. Jadi ini penting kita ada EPO, Emergency Protection Order. Sebab kalau pihak mangsa dia buat aduan kepada polis sebagai contoh dan pelaku tu dia tahu isterinya telah membuat aduan, sedangkan mereka tinggal bersama, duduk satu bilik, maka sudah tentu isteri tadi terdedah kepada pelbagai kemungkinan yang bahaya yang boleh ditimbulkan oleh suaminya. Maka dengan sebab itu kita perlukan kepada Emergency Protection Order yang dikeluarkan oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah. Jadi bagi siapa-siapa yang ada info tentang keganasan rumah tangga, salah satu caranya ialah kita bawakan kenalan kita tadi ataupun ahli keluarga kita tadi untuk buat aduan. Contohnya kita pergi ke Pejabat Kebajikan Masyarakat, nanti pegawai di Pejabat Kebajikan Masyarakat dia akan bagi tahulah apa yang patut kita buat untuk dapatkan EPO dan sebagainya. Baik, seterusnya, slide seterusnya, bilakah EPO boleh diminta? Bila kita nak minta ni EPO ni? Jadi boleh dibuat pada bila-bila masa, bila-bila, anytime. Pergi je dekat Pejabat Kebajikan Masyarakat, minta perintah ni, perintah kecemasan, kan, perintah perlindungan kecemasan. Boleh dibuat pada bila-bila masa, sama ada atau tidak IPO ataupun PO telah dibuat sebelum itu atau permohonan bagi IPO ataupun PO masih belum selesai. Jadi kita dah minta perintah perlindungan, benda tu mungkin tak selesai lagi, tapi berlaku benda yang kecemasan, kita perlukan perintah kecemasan, maka kita boleh minta EPO, bagi tahu kepada pegawai yang terlibat bahawa kita perlukan perintah kecemasan, perintah perlindungan kecemasan, bagi tahu alasan kita kenapa kita perlukan sekarang juga perintah tersebut.
Baik, apakah laporan polis diperlukan? Di peringkat EPO, laporan polis tidak diperlukan. Sebab kita nak bagi cepat, nak bagi cepat. Kalau nak buat laporan polis, kena pergi pula balai polis, buat laporan dan sebagainya, tunggu salinan keluar, macam-macam. Kan? Jadi untuk memastikan mangsa itu diberikan perlindungan seberapa segera, maka laporan polis tidak dikendaki. Ini disebut dalam mengikut Seksyen 3A-6 dalam Akta Keganasan Rumah Tangga. Baik, next, siapakah yang boleh memohon EPO? Siapa yang boleh memohon EPO? Mangsa boleh, peguam mangsa yang mewakili mangsa pun boleh, penjaga kanak-kanak ataupun penjaga orang tidak berkeupayaan pun boleh, pegawai kebajikan masyarakat pun boleh, kan? Dan ini dibuat secara ex parte. Ex parte ni maksudnya sebelah pihak. Jadi tak perlu kepada kita saman si suami tadi, si pelaku, tak perlu kita tak perlu kita panggil dia datang, tak perlu, ex parte. Mana sebelah pihak saja, kita sebagai mangsa ataupun peguam kita ataupun pegawai kebajikan masyarakat tanpa kehadiran pelaku. Kalau pelaku tu suami, dia tak hadir pun tak apa, dia tak tahu pun tak apa, tapi kita boleh minta buat permohonan secara ex parte. Ex parte maknanya sebelah pihak. Baik, seterusnya ialah di manakah EPO boleh dipohon? Dia boleh dipohon di pejabat kebajikan masyarakat, di pejabat kebajikan masyarakat daerah lah. Okey, mungkin kita akan tanya, pejabat kebajikan masyarakat yang mana satu? Kan, di kawasan siapa? Boleh, di mana-mana pun boleh. Ini satu undang-undang untuk bagi kemudahan kepada mangsa. Dia nak cari pejabat kebajikan masyarakat di berdekatan dengan tempat dia tinggal pun boleh. Dia nak buat laporan, nak dapatkan EPO tu di pejabat kebajikan masyarakat di tempat suami dia, pelaku yang buat tu pun boleh. Ataupun dia nak minta EPO tadi di tempat keganasan berlaku. Contohnya, pasangan suami isteri ni tinggal di Selangor, tapi mereka ni pergi bercuti sebagai contoh, ataupun balik kampung di Johor. Kan, mereka tinggal di Selangor tapi keganasan tu berlaku di JB, di Johor Bahru. Maka EPO, Emergency Protection Order, boleh dipohon di pejabat kebajikan masyarakat daerah Johor Bahru. Boleh. Ini satu contoh untuk kita faham betapa pihak kerajaan berusaha untuk bagi kemudahan kepada mangsa keganasan rumah tangga, ataupun di mana mangsa ditempatkan sementara. Mereka ni pasangan suami isteri di Selangor tapi ditempatkan sementaranya di Negeri Sembilan, di Seremban sebagai contoh, pun boleh minta EPO itu di Seremban, boleh. Baik, berapa lamakah tempoh EPO? Sah selama tempoh 7 hari dari tarikh dikeluarkan dan berkuat kuasa apabila EPO disampaikan kepada pelaku. Jadi dia berkuat kuasa once kita serve on the suspek, maka dia berkuat kuasa. Tempoh 7 hari yang diberikan adalah bertujuan untuk memberikan tempoh bertenang, kan, cooling period bagi kedua-dua pihak. Kenapa seminggu? Kenapa 7 hari? Sebab dengan harapan bagi cool down dulu, relax dulu, tenang-tenang. Sebab biasalah bila ada masalah rumah tangga ni, pukul dan sebagainya, itu berpunca daripada kemarahan. Nak bagi sejuk dulu, kemudian baru kita tengok bagaimana nak selesaikan masalah itu. Baik, apa akibat kalau melanggar perintah EPO? Kan, pelanggaran perintah EPO. Kalau pelanggaran perintah EPO itu tidak melibatkan keganasan, tidak menggunakan keganasan. Dia langgar perintah EPO tapi tak ada pukul, tak ada apa, tapi dia langgar. Contohnya EPO kata tak boleh masuk ke dalam rumah yang didiami oleh isteri sebagai contoh. Kan? Tapi suami ni dia balik juga rumah dia, dia masuk juga dalam rumah, tapi dia tak buat apa-apa pun. Dia tak buat apa-apa pun, dia tak pukul, dia tak buat apa-apa pun, tapi dia langgar perintah EPO tersebut. Maka denda tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kalau menggunakan keganasan, dia dah langgar perintah EPO, kata jangan masuk dalam rumah isteri, dia masuk juga dalam rumah isteri dia, lepas tu dia tampar isteri dia, maknanya melibatkan keganasan. Bagi kesalahan ini, denda tidak lebih RM4,000, 2 kali ganda, tadi RM2,000, yang ini RM4,000, penjara tidak lebih 1 tahun, 2 kali ganda juga,
atau kedua-duanya bagi pelanggaran kali pertama. Kalau kali kedua, naik lagi, maksimum RM5,000, minimum 72 jam penjara. 72 jam penjara itu minimum, maksimum 2 tahun atau kedua-duanya. Baik. Kemudian satu lagi kita panggil IPO, kan, Interim Protection Order, kan, Perintah Perlindungan Interim ataupun Interim Protection Order. Baik. Apa beza EPO dengan IPO dan EPO ini? Kan, apa beza? Baik, kalau EPO tu emergency, kan, kita perlu cepat, kan, kecemasan. IPO ini ialah perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah tadi oleh pejabat kebajikan masyarakat. Yang ni perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah sementara menunggu penyiasatan berhubungan dengan perlakuan suatu kesalahan yang melibatkan keganasan rumah tangga. Baik, dia interim ni perintah sementara yang keluarkannya mahkamah. Tujuan dia untuk melarang pelaku daripada melakukan keganasan terhadap suami, isteri, kanak-kanak, orang dewasa yang tidak berkepayaan. Dan peruntukan yang boleh dimasukkan adalah untuk, contohnya, untuk melarang pelaku daripada menghasut orang lain untuk melakukan keganasan. Apa lagi benda yang boleh dimasukkan? Perintah yang boleh dimasukkan dalam IPO ataupun PO. Next. Bawah lagi. Okey, perintah yang boleh dimasukkan. Apa dia? 1A, hak penghunian eksklusif, iaitu pemberian hak eksklusif kepada orang yang dilindungi di kediaman bersama dengan mengeluarkan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat. Jadi apa maksud hak penghunian eksklusif? Iaitu katalah suami isteri, mereka tinggal satu rumah, kan. Jadi IPO ini, Interim Protection Order, ataupun perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh mahkamah, hakim boleh bagi perintah untuk keluarkan suami itu daripada rumah yang dia diami bersama dengan isteri dia. Itu satu bentuk perlindungan yang boleh diberikan kepada si isteri. Kemudian satu lagi, 1B, larangan atau sekatan. Melarang atau menyekat orang yang dikenakan perintah. Contohnya katalah suami yang melakukan keganasan, maka Interim Protection Order dia boleh melarang atau menyekat suami tadi. Yang pertama dia kata memasuki tempat selamat, tak boleh masuk. Tempat berlindung, tak boleh masuk. Tempat kediaman atau kediaman bersama, mana rumah yang mereka tinggal bersama selama ni pun tak boleh masuk. Atau kediaman alternatif, isteri pergi pindah rumah jiran sebagai contoh, atau pergi pindah rumah mak dengan ayah, tak boleh masuk. Suami tak boleh masuk. Mengikut mana-mana yang berkenaan, mana-mana orang yang dilindungi. Itu perintah yang boleh dimasukkan sebagai cara untuk melindungi mangsa kezaliman tadi. Yang keduanya, memasuki tempat kerja atau sekolah mana-mana orang yang dilindungi. Katalah isteri tadi kerja di pejabat kerajaan ataupun di pejabat swasta. Maka dalam Interim Protection Order, boleh kita sebut dengan jelas suami dilarang daripada memasuki tempat kerja isteri ataupun sekolah. Sekolah contohnya anak-anak lah, anak-anak jadi mangsa. Ayah ni mendera anak dia, pukul anak dia. Maka dalam Interim Protection Order, kita boleh masukkan perintah bahawa si bapa tadi dilarang daripada memasuki kawasan sekolah anak dia yang jadi mangsa keganasan rumah tangga. Baik, memasuki mana-mana institusi lain yang mana-mana orang yang dilindungi ditempatkan. Tak kira lah institusi lain, universiti ke apa ke, tak boleh masuk. Menghampiri mana-mana orang yang dilindungi pada jarak sekurang-kurangnya 50 meter atau apa-apa jarak yang difikirkan munasabah oleh mahkamah. Jadi mahkamah boleh keluarkan perintah, kamu tak boleh menghampiri isteri kamu jarak 50 meter. Mana kena jauh daripada isteri, daripada mangsa kezaliman, atau membuat hubungan diri dengan orang yang dilindungi itu selain dalam kehadiran seorang pegawai penguatkuasa atau seorang lain yang dinyatakan atau diperihalkan dalam perintah itu. Maksud dia ialah tak boleh jumpa, tak boleh duduk sekali. Katalah dia tak puas hati dengan isteri dia, dia nak jumpa juga dengan isteri, nak duduk sekali, nak sembang, kan, dekat meja ke, duduk di kerusi ke, tak boleh. Sampai ke tahap itu perintah itu boleh dibuat. Jadi sidang hadirin mukminin dah 8.30. Kita bagi peluang lah kalau ada sebarang soal jawab dan sebagainya di kalangan sahabat-sahabat sekalian.
saya serahkan semula kepada Puan Zainun selaku moderator. Terima kasih. Okey, baik Ustaz, buka soalan untuk apa sebarang kemusykilan. Assalamualaikum Ustaz, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin soalan saya tidak merujuk kepada apa yang Ustaz cakap secara langsung. Tapi soalan saya tentang ada seorang saudara perkawan saya, selepas kematian isterinya, dia sakit dan dibawa kepada psikiatris dan dikatakan menghadapi simptom kemurungan ataupun depression yang kritikal. Dan dia ada sikit masalah inilah yang suka memukul anak lah. Jadi dia tak sedar, kata doktor tu macam otak macam dia sudah terencat akal, terlalu depres. Dan kawan saya cuba memanggil jabatan-jabatan agama dan juga jabatan masyarakat apa semua untuk melihat ataupun mendapat tempat ataupun institusi yang boleh meletakkan abangnya ini, sebab dia telah ada simptom apa yang dikata oleh Ustaz tadi, dia suka memukul anak dan sebagainya dan dah sampai peringkat tu. Tapi buat masa ini tidak ada yang boleh memberi pertolongan kepada dia, mana tempat yang boleh dia letakkan walaupun berbayar dia sanggup. Terima kasih Ustaz. Baik, wallahu alam, saya pun susah juga nak bagi komen atau pendapat. Cuma kalau saya boleh share dengan sahabat-sahabat sekalian, apabila kita mengalami kehilangan orang yang kita sayang, saya memang tahu ada beberapa kes di mana pasangan suami isteri yang sangat rapat, sangat rapat. Maka apabila kehilangan salah seorang, katalah isteri meninggal ataupun suami meninggal, dia bagi kesan yang sangat besar kepada pasangan yang masih hidup, kepada suami ataupun isteri. Dan saya tahu ada kes di mana selepas isteri meninggal, kemudian suaminya mengalami kemurungan, beberapa bulan selepas itu dia pula yang meninggal dunia, walaupun dia sihat sebelum itu. Ini contoh kesan yang berlaku kepada seseorang apabila mereka tidak dapat uruskan tekanan itu dengan baik. Apa yang saya ingin nyatakan sebenarnya ialah jikalau perkara ini berlaku kepada kita ataupun kepada kenalan kita, ahli keluarga kita, na'udzubillah, tetapi apa yang paling penting ialah individu tersebut sendiri. Dia macam penyakit mental, dia ada hubungan, dia ada persamaan dengan penyakit fizikal juga. Iaitu jikalau individu itu sendiri dia tidak mahu berubah ataupun dia tidak bersedia untuk melalui proses rawatan sebagaimana yang perlu, maka orang luar ataupun orang lain susah kan untuk memberi bantuan. Jadi individu yang terlibat perlu bersedia, sebenarnya kena sanggup untuk mengubah dirinya ataupun mempersiapkan dirinya untuk melalui proses rawatan yang terlibat. Sama sahaja kalau penyakit yang biasa pun dengan penyakit mental, kalau kita tak bersedia untuk dirawat dan kita tak bersedia untuk mengubahkan apa yang patut kita lakukan, maka itu yang menyebabkan depression tadi berlaku kepada kita, kemurungan itu berlaku dan seterusnya kita bimbang. Dia menjadi keadaan lebih teruk seperti skizofrenia dan sebagainya, bercakap seorang-seorang, kemudian dengar suara, dan itulah kemudiannya akhirnya dia bunuh ahli keluarga. Jadi kita kena take serious lah, khususnya kepada pihak yang terlibat, yang terkesan dengan kematian ahli keluarga, perlu tahu bagaimana untuk uruskan tekanan perasaan. Yang keduanya ialah keganasan rumah tangga seperti ini. Kebiasaannya kalau tuan-tuan dan perempuan mempunyai kenalan di kalangan doktor, mereka akan bagi tahu bahawa orang yang mempunyai masalah mental ini, apabila mereka sudah pun menyebut pasal bunuh, pasal sesuatu yang melibatkan keganasan,
maka itu kita tak boleh pandang ringan, kan? Ya, kita tak boleh pandang ringan. Bila dia mulai bercakap tentang bunuh, tentang apa-apalah berkaitan dengan keganasan, itu ada simptom awal bahawa berkemungkinan dia akan melakukan apa yang disebutkan. Jadi kita sebagai kenalan, kita sebagai ahli keluarga kepada orang yang mengalami depression ini perlu tambahkan maklumat untuk kita tahu apa tindakan yang patut kita lakukan kalau ahli keluarga kita mempunyai tanda-tanda yang tertentu yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Okey, ada satu soalan Ustaz daripada Chanor, saya baca kat Saya nak sini. tanya sikit lagi Ustaz. Saya nak sambung. Ya, yang Ustaz cakap tadi, Dr. Ustaz, betul-betul berlaku. Dan keluarganya telah bawa ke doktor, psikiatris, dan yang masalah psikiatris itu sendiri pun tidak dapat memberi maklumat tentang tempat, pusat dan sebagainya yang boleh membantu. Jadi mereka sudah berhubungan dengan pejabat agama sebab dia Islam, dan juga pusat-pusat kebajikan masyarakat dan sebagainya. Tidak ada satu tempat so far, dah 2 minggu dia mencari katanya, yang boleh menerima orang seperti ini, yang seperti betul-betul seperti yang Ustaz Doktor cakapkan, dia sudah hampir-hampir bertindak ganas kerana terlalu murung. Dan psikiatris itu sendiri pun tidak tahu mana ada tempat yang boleh membantu untuk menghilangkan masalah itu atau membantu untuk menolong orang seperti ini. Itu yang menjadi masalah sebab keluarga telah buat semua, hanya tempat itu yang tidak ada, Dr. Ustaz. Terima kasih. Sama. Ya, apa next question tadi? Saya daripada Chanor, Ustaz. Sebagai seorang doktor, adakah saya boleh menasihati mangsa untuk ke PKM untuk memohon perlindungan sebelum isteri membuat laporan polis? Sebab saya pernah kenali kes ibu mengandung yang didera oleh suami, di mana setiap kali datang follow up mengandung, didera secara fizikal dan mental oleh suaminya. Beliau masih belum ke pejabat agama lagi. Ya, boleh. Sebenarnya sesiapa sahaja, sama ada kita pegawai perubatan ataupun kita sebagai kawan ataupun apa-apa sahaja, kita boleh nasihatkan kepada mangsa keganasan rumah tangga ini untuk pergi ke pejabat kebajikan masyarakat. Sebab memang masalah yang sering kali berlaku ialah isteri ini tak sampai hati untuk membuat laporan polis. Antara alasan yang biasa saya hadapi ialah kerana masih sayang kepada suami. Ini masalah hati dan perasaan seorang perempuan lah. Walaupun suaminya telah pun hantuk kepala di dinding, suami pukul, tendang dan sebagainya, tapi apabila kita minta mereka untuk buat laporan polis, dia akan kata nanti polis tangkap suami dia, nanti anak dia siapa nak jaga, nanti suami dia kena buang kerja, nanti suami dia masuk lokap, dia masih sayang kepada suami. Jadi ini antara cabaran lah kita sebagai pengamal undang-undang, termasuk doktor, pakar perubatan. Bila kita nak nasihat, kita nak bimbing, nak pandu mangsa keganasan tadi, mereka bertarung dengan perasaan yang masih lagi kasih dan cinta kepada suami. Jadi apa yang boleh kita nasihatkan ialah kalau mereka tidak mahu buat laporan polis pun pergi buat aduan di pejabat kebajikan masyarakat supaya suami tidak ditangkap oleh pihak polis. Tapi pada masa yang sama, kita perlu juga bagi nasihat kepada para isteri, sayang itu berpada-pada. Kan, memang kita sayang pada isteri, suami, keluarga kita, anak-anak. Tetapi janganlah sampai tahap kita ni dianiaya, sampai tahap badan kita sudah tidak tertanggung dengan kezaliman yang dilakukan oleh suami. Jadi apa sahaja kita kena bersederhana, berpada-pada. Jangan terlalu ikutkan perasaan yang sayang tadi. Masih lagi terkenang-kenang percintaan dengan suami dan sebagainya. Tapi kita perlu mengambil tindakan yang betul walaupun terpaksa mengorbankan perasaan kononnya masih lagi sayang pada suami tadi. Kita perlu hadapi keadaan tadi untuk melindungi diri kita. Sebab kalau kita meninggal dunia, kalau mentally kita ni affected, terganggu, macam mana kita nak jaga anak kita, kan, macam mana kita nak besarkan anak kita. Jadi kita kena buat pertimbangan.
di sebelah pihak suami kita yang zalim kepada kita, yang kononnya kita masih sayang lagi ni. Satu pihak lagi ni anak-anak ni, siapa nak jaga kalau kita sebagai isteri kita meninggal dunia. Kita sebagai isteri kita dah jadi cacat. Kita sebagai isteri kita dah tak sihat dah tak kuat dah. Jadi kita perlukan kekuatan. Maka dengan sebab itu kita perlu dapatkan bantuan daripada pihak berkuasa supaya kehidupan kita dapat diteruskan. Dan yang lebih penting, masa depan anak-anak kita boleh tengok, kita boleh kita boleh jaga anak-anak untuk jamin masa depan anak-anak kita yang lebih memerlukan kasih sayang kita sebagai ibu. Wallahu a'lam. Okey, baik, memandangkan masa sudah lebih Ustaz ya. Kita ada lagi sambungan seterusnya Ustaz. Boleh, Siri part 2, kedua, insyaAllah. insyaAllah kan Ustaz ya. insyaAllah. Okey, Boleh. nanti mohon para jemaah untuk simpan soalan untuk perbincangan sambungan seterusnya. Ustaz, kita tutup dulu, tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Marilah kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Tuhan kami, ya Allah, wahai Tuhan kami sesungguhnya memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh-Mu. Marilah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas perkongsian ilmunya. Cukup bermanfaat sekali Ustaz ya. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz minggu depan untuk siri kedua. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jumpa Sama-sama. lagi insyaAllah. Terima kasih Pak Ainul. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.